اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 27. Sebelum kita sambung, cuba kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah menceritakan tentang jenis manusia yang mendengar Al-Quran. Jenis manusia yang mendengar Al-Quran tapi tidak dapat apa-apa faedah. Jadi Allah nak bagi tahu bukan semua orang yang mendengar Al-Quran dapat faedah, dapat kebaikan. Siapa ni yang mendengar Al-Quran tapi tidak ada apa-apa faedah sedikit pun? Sedikit pun tak memberi kesan ataupun bekas dalam hatinya, jauh sekali kepada akhlaknya. Siapa? Orang kafir. Orang musyrikin Mekah. Seperti Abu Jahal, An-Nadhr bin Haris, Umayyah bin Khalaf. Mereka bukan tak dengar Al-Quran. Mereka dengar. Bahkan mereka dengar pula daripada siapa ni? Bukan daripada YouTube, bukan daripada WhatsApp, tapi daripada mulut Nabi Muhammad SAW sendiri. Daripada mulut pendakwah yang terbaik. Daripada mulut Rasulullah. Tapi bukan salah mulut yang berkata, tapi salah hati yang keras, hati yang mati. Jadi antara pengajaran daripada ayat lepas, dan juga kita ada sebut minggu lepas kan, ada dua golongan manusia yang mendengar Al-Quran tapi tidak memberi apa-apa kesan. Kalau ayat yang kita belajar ayat lepas, golongan kafir. Tapi dalam surah At-Taubah, Allah sebut ada satu lagi golongan yang mendengar Al-Quran tapi juga sama seperti orang kafir, tidak memberi apa-apa kesan. Cuma bezanya golongan yang Allah sebut dalam surah At-Taubah rupanya orang Islam. Mereka salat, mereka puasa, bahkan mereka berjihad bersama Rasulullah. Tapi bila diperdengarkan Al-Quran, sedikit pun tidak memberi apa-apa kebaikan kepada mereka. Iaitu golongan munafik. Jadi kita nak tengok apa masalah. Apa masalah manusia bila dengar Quran tak dapat apa-apa faedah. Ataupun dipanggil ilmu yang la yanfa'. Ilmu yang tidak memberi apa-apa faedah. Kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas, iaitu Allah menceritakan tentang orang kafir yang mendengar Al-Quran tapi tidak memberi apa-apa faedah. Antara pengajarannya, pertama, bukan semua orang yang mendengar Al-Quran, Assalamualaikum. Bukan semua orang mendengar Al-Quran mendapat faedah. Bahkan, ada yang mendengar Al-Quran tapi Quran mengheretnya ke neraka. Ada yang mendengar Al-Quran tetapi Al-Quran mengheretnya ke neraka. Apabila yang mendengarnya tidak memahami ataupun tidak beramal dengannya.
Pengajaran yang kedua, yang kisah orang munafik dengar Quran, lalu dia kata apa? Lepas baru keluar je daripada majlis Nabi, dia bertanya orang yang beriman. Apa dia? Apa Muhammad cakap tadi? Baru je keluar majlis tapi dah tak tahu apa-apa dah. Itu orang munafik. Itu Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 16. Okey, pengajaran kedua, amaran keras. Amaran keras kepada orang yang mendengar Al-Quran ataupun membaca tapi tidak mendapat apa-apa faedah. Apa amaran kerasnya? Iaitu mereka menyerupai orang-orang kafir dan munafik. Mereka menyerupai orang-orang kafir dan munafik. Sebabnya jadi dengar Quran tapi tak dapat apa-apa faedah, biasanya sama ada dia kafir ataupun munafik. Orang beriman sangat berbeza. Yang ketiga, sifat orang beriman apabila mendengar Al-Quran, imannya akan bertambah. Imannya akan bertambah. Yang keempat, kefahaman tempatnya ialah di hati, bukan di telinga, bukan di mulut. Sebab tu Allah kata orang kafir ni mereka tak faham Quran sebab apa? Allah tutup pintu hati. Menunjukkan kefahaman tu di hati. Bila hati ditutup, dia tak akan faham. Dan kalau kita ingat, ada yang Allah rakamkan bagaimana kisah orang yang tidak beriman, bila dicampak dalam neraka, mereka menyesal. Mereka tidak akan salahkan Tuhan ataupun takdir, tapi mereka salahkan diri mereka sendiri. Dan yang mereka salahkan apa dia? Apa yang mereka salahkan tentang diri mereka bila dicampak dalam neraka? Apa dia? Siapa ingat? Dalam surah yang biasa kita baca. Kalau kami buat benda ni, kami tak akan masuk neraka. Buat apa tu? Dan surah apa? Jadi dia cukup faham. Orang tak beriman ni, mereka cukup faham. Punca utama mereka masuk neraka sebab satu benda ni je. Sebab tak buat satu benda ni je. Kalau buat, mereka ahli syurga. Apa dia tu? Solat. Tak juga. Ada orang solat tapi masuk neraka juga. Bukan. Tapi yang ni jelas, yang tu tak berapa jelas. Yang ni dia kata, kalau kami buat benda ni, pasti kami tak akan menjadi ahli neraka. Surah-surah yang biasa kita baca. Sama ada kita tak baca surah tu ataupun tak biasa, ataupun biasa baca dan tak biasa faham. Bukan. Surah ni rasanya orang Melayu baca setiap malam. Bukan. Itu 10 kali sehari tu. Ada perkataan lau. Jikalau kami buat benda ni, kami tak akan menjadi ahli neraka. Waqalu lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami dengar betul-betul dan kami na'kilu. Apa makna na'kilu? Kami berfikir tentang ayat Al-Quran, ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi punca mereka masuk neraka sebab apa? Sebab tak guna akal. Guna mulut aja ataupun guna telinga aja. Surah apa? Al-Mulk kan?
Hmm? Hmm. Nah, tapi sebab yang paling utama apa dia? Na'qilu. Sebab kami baca, kami dengar tapi kami tak na'qilu, kami tak berakal, kami tak faham. Kami tak tadabbur. Okey, yang keempat kan, tempat kefahaman ialah hati, bukan mulut, bukan telinga. Yang kelima, tidak mendapat faedah daripada Al-Quran walaupun mendengar, tidak mendapat faedah daripada Al-Quran walaupun mendengar, sama seperti orang yang pekak. Dia dengar Quran tapi tak dapat faedah. Darjah dia sama je, lebih kurang dengan orang yang pekak. Boleh? Boleh tak kita kata ramai yang mendengar Al-Quran, ramai yang baca tapi tak faham? Boleh tak kita kata kamu ni pekak? Boleh ke tak? Ha? Apa dah? Oh, dia jawab boleh, ha? Jawapannya boleh, sebab Allah beritahu dalam Al-Quran ni, telinga mereka telah tersumbat, tapi mereka mendengar. Kenapa Allah kata tersumbat? Allah nak beritahu mereka mendengar sama seperti orang pekak mendengar, iaitu tak faham apa-apa. Jadi bila dengar tak faham, darjah dia sama dengan orang yang pekak. Kalau kita cakap dengan anak kita 3 kali, dia terbuat tak tahu, kita kata apa? Siapa ada pengalaman? Ha? 4 kali ke 5 kali, kita cakap dia tak dengar. Kita kata apa? Ha? Pekak ke? Kan? Tapi kita tahu tak anak kita mendengar? Kita tahu. Kenapa kita cakap pekak? Sebab, bila dia dengar dan tak bergerak, macam orang pekak. Tapi kita boleh cakap anak kita, 5 kali kita cakap, dia tak dengar, kita kata pekak. Tapi kita 100 kali dengar Quran, tak faham. Kita tak kata diri kita pekak. Sebenarnya sama tak? Nah, tak nak mengaku tak apalah. Ha? Okey, yang ke-6. Orang-orang kafir sentiasa berdebat dengan orang beriman, tetapi hujah mereka adalah hujah yang batil. Orang kafir suka berdebat dengan orang Islam, tetapi hujah mereka adalah hujah yang batil. Jadi sesiapa yang suka berdebat tetapi hujahnya adalah batil, maka dia menyerupai orang kafir. Okey. Saya nak sebut di sini apa timbul persoalan kan? Allah kata macam-macam kepada orang yang tak faham Quran. Kalau surah Al-Baqarah ayat 78, Allah kata apa? Wa minhum ummiyuna. Ada sebahagian mereka adalah ummiyun, buta huruf. Buta huruf ni maksud dalam ayat ni bukan tak boleh membaca, bukan tak boleh menulis, tetapi la ya'lamunal kitab. Yang buta huruf yang Allah sifatkan ialah yang tak faham isi kandungan kitab. Kenapa Allah kata buta huruf sedangkan mereka boleh membaca, boleh menulis? Sebab keadaan mereka sama seperti orang yang tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Dua-dua sama-sama tidak ada ilmu. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah sifatkan orang yang tak faham Quran seperti keldai, kan? Ayat 5. Dalam surah Al-A'raf Allah sifatkan orang yang tak faham Quran seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada akal tapi tak faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak boleh melihat kebenaran. Walahum azanun, dan mereka ada telinga
tapi la yasma'una biha. Ulaika mereka seperti binatang ternak. Okey. Kita dah jelaskan tak faham Quran ni satu masalah besar. Sehingga Allah sifatkan macam binatang kan. Cuma kita nak faham apa sebab? Kenapa? Apa penghalang daripada manusia memahami Al-Quran? Supaya kita yang tak faham tu boleh baiki dirinya. Okey, saya sebut saya ambil daripada satu artikel. Dia sebut mawani' min tadabbur Al-Quran. Penghalang-penghalang daripada memahami Al-Quran. Okey. Dia sebutlah beberapa sebab. Pertama, kekeliruan kefahaman antara tafsir dengan tadabbur. Kekeliruan kefahaman antara tafsir dengan tadabbur. Ini antara sebab pertama lah orang tak faham Quran. Apa dia? Dia ingat tadabbur ni macam tafsir. Bila sebut tafsir, dia bayangkan apa? Satu ilmu yang tinggi yang hanya ulama saja boleh mentafsir Al-Quran, orang yang ada ilmu alam, orang yang hebat. Dia orang biasa. Dia orang tak belajar agama. Jadi dia tak nak ambil tahu pasal tadabbur. Sebab fahaman dia tadabbur tu sebenar lebih kurang sama dengan tafsir. Sebenarnya tadabbur dengan tafsir apa beza dia? Tadabbur ni lebih luas daripada tafsir dan dia lebih mudah dihayati oleh semua jenis manusia dibandingkan dengan tafsir. Dia macam ni, contoh, tafsir ni macam alat. Tafsir itu macam alat, mekanisme. Dan tujuannya, matlamatnya pada tadabbur. Jadi untuk tadabbur tu supaya kita betul-betul menghayati, supaya kita betul-betul faham dan amal. Itu tadabbur. Tapi kalau tafsir, setakat faham je. Amal belum tentu. Jadi proses tafsir ni sebenarnya membawa kita kepada matlamat yang lebih luas, iaitu tadabbur Al-Quran. Memang ada setengah orang ni kata apa? Tadabbur Al-Quran ataupun tafsir ni ilmu yang tinggi. Tak sesuai dengan kita. Kita tak layak. Kan? Itu penghalang pertama mereka faham Al-Quran. Daripada awal lagi mindset mereka, cara mereka berfikir salah. Saya bagi contoh lah. Allah kata apa? Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surah akhir surah Abasa kan. Allah kata apa? Sesungguhnya, tengok saya terjemah. Saya bukan tafsir, saya terjemah aja. Sesungguhnya kami ingatkan pada kamu azab yang qaribah, azab yang dekat. Pada hari itu akan dibentangkan apa yang dilakukan oleh setiap tangan manusia. Dan hari itu orang kafir berkata, alangkah baiknya aku menjadi tanah. Boleh faham? Boleh faham? Perlu tak kepada ilmu tafsir? Perlu tak rujuk kitab-kitab tafsir Ibn Katsir, Tabari? Perlu tak? Perlu ke tak? Tak perlu. Memang kita dah faham. Yang perlu apa dah? Tadabbur. Apa dia tadabbur? Kita nak faham. Kenapa orang kafir berkata ataupun orang kafir bercita-cita nak jadi tanah? Kenapa Allah kata kami bagi peringatan dengan azab yang dekat? Kita perlu berfikir, kemudian kita muhasabah diri. Hari yang dekat tu apa persiapan aku telah lakukan? Dah cukup ke belum? Dan kenapa sampai orang kafir nak jadi tanah? Makna apa? Mereka terlalu takut pada aku jangan jadi macam orang kafir. Cukup, itu tadabbur. Okey. Sebab tu kata Hasan Al-Basri, ilmu ni ada dua. Kata Imam Hasan Al-Basri, ilmu ada dua. Pertama, ilmu fi qalbi, ilmu dalam hati. Yang kedua, ilmu fil lisan, ilmu di lidah. Dan ilmu yang mana memberi manfaat? Iaitu ilmu di hati. Yang ilmu di lidah ni makna ilmu yang tidak memberi manfaat. Dia boleh bercakap macam-macam, dalil, hadis, Quran, tapi tak masuk ke dalam hati. Itu ilmu tu akan dipersoalkan. Okey.
Penghalang kedua daripada manusia memahami dan tadabbur Al-Quran iaitu keyakinan bahawa tujuan besar Al-Quran diturunkan ialah untuk memperbetulkan tajwid, makhraj dan untuk memperbanyakkan bacaan. Saya ulang, penghalang kedua daripada orang Islam memahami Al-Quran ialah keyakinan mereka bahawa tujuan utama Quran diturunkan untuk dibaca dengan betul, tajwidnya makhraj dan diperbanyakkan bacaan. Boleh faham? Ini penghalang ni. Bila kita kata jom tadabbur, saya bacaan belum betul lagi. Saya nak betulkan makhraj. Sebab apa? Sebab dia rasa benda yang paling asas Quran diturunkan kena betulkan bacaan. Kalau baca salah berdosa, dosa besar. Sampai tahap ada satu fahaman kalau baca salah berdosa, maka dia ambil langkah apa? Tinggalkan terus. Sebab kononnya takut dosa. Itu fahaman yang salah. Betul? Berapa ramai yang tak suka pada ilmu tadabbur, cuba tengok. Dia fokus apa dia? Sama ada tajwid, ataupun fokus dia khatam, ataupun tarannum. Ada satu ketika saya mengajar kat Menara TM. Sebelum ni dia masuk kelas saya. Lepas tu, lama tak ada, saya jumpa dia selisih. Naik lift. Saya nak pergi ke kelas tadabbur. Dia pun bagi tahu. Dia kata, Ustaz, saya kebetulan clash dengan kelas tarannum. Jadi saya nak pergi kelas tarannum. Nampak tak? Penghalang dia pergi kelas tadabbur apa dia? Tarannum tu adalah penting. Bahaya tu. Sebab tu mana ada sahabat Nabi belajar tajwid sampai ketua kan? Mana ada? Okey, sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ialah penyakit hati dan dosa. Penyakit hati dan dosa. Kata Imam Zarkashi, ketahuilah seseorang itu tak mungkin, saya terjemah. Kata Imam Zarkashi, seseorang itu tidak akan memahami makna-makna Al-Quran, makna-makna wahyu dan rahsianya sekiranya dalam hatinya ada bid'ah. Dalam hatinya ada kibrun, rasa sombong. Kan? Bila dia rasa sombong, dia rasa tak perlu tadabbur. Saya nak fokus pada tajwid, saya nak fokus pada hadis. Dia tak akan dapat belajar tadabbur, penghalangnya. Bila hatinya ada bid'ah, ada kibrun, sombong, ada ikut hawa nafsu, ada hubbud dunia, cinta dunia. Bila cinta dunia, dia tak ada masa untuk diberi kepada Al-Quran ataupun tadabbur. Ini ada dalil tak? Dosa penghalang kepada memahami Al-Quran. Ada surah Al-Mutaffifin ayat 13. Cuba tengok, betul tak? Surah Al-Mutaffifin ayat 13 dan 14. Allah kata apa? Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bila dia baca Al-Quran ayat kami pada mereka, mereka kata apa? Cerita dongeng. Maka Tuhan tempelak. Kalla, sekali-kali tidak. Quran bukan cerita dongeng. Tapi yang menyebabkan kamu kata cerita dongeng apa dah? Bal rana. Bahkan, ran apa dah? Apa makna ran? Karat ataupun selaput yang menutupi hati mereka berpunca daripada apa? Bima kanu, dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Jadi boleh tak kita kata ramai yang tak nak tadabbur, tak berminat tadabbur ni sebabnya adalah dosa? Boleh? Boleh ke tak boleh, itulah yang Allah sebut. Punca orang tak nak faham Al-Quran dan anggap Quran ni hanya sebagai bahan bacaan, punca Allah kata ialah dosa. Sebab yang keempat. Sebab yang keempat ialah taklid. Taklid dia panggil apa? Ikut buta. Ada istilah lain?
Hmm? Ikut? Apa? Oh, panjang sangat. Bahasa Arab satu je, taklid je. Taklid, mana suka ikut. Betul lah, suka ikut tanpa ilmu. Penghalang untuk dia tadabbur. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 170. Surah Al-Baqarah ayat 170. Suka mengikut membuta tuli. Dah buta tuli pula. Surah Al-Baqarah ayat 170. Okey, Allah kata apa? Apabila dikata pada mereka, ikut apa? Ma anzalallah. Quran lah. Apa yang Allah turunkan, ikut Quran. Apa jawapan mereka? Ini penghalang ni daripada mereka ikut Al-Quran. Iaitu mereka kata apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi. Tak apalah, tak apa. Kami dah ikut nenek moyang kami. Tengok. Ikut orang-orang dahulu menghalang mereka daripada nak faham Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka yakin yang nenek moyang mereka buat tu adalah betul. Kalau tak betul, takkanlah bapa aku buat benda yang salah. Kalau tak betul, takkanlah tak ada orang yang tegur. Dah berpuluh tahun, mungkin beratus tahun, tak ada siapa tegur. Dah betul dah. Jadi Quran cukup. Kami tak nak. Betul kan? Banyak orang buat amalan-amalan bid'ah pun sama. Dia tak nak dengar sunnah Nabi. Kenapa? Sebab ikut apa yang orang dahulu buat. Itu bahaya tu. Penghalang. Okey, yang kelima kan? Hati yang lalai. Hati yang lalai dan hilang fokus ketika membaca Al-Quran. Hati yang lalai dan hilang fokus ketika membaca Al-Quran. Bila baca je, fikiran pun melayang. Kan? Kadang-kadang ulang ayat sama, muka surat sama, dah setengah jam. Dengar kata-kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, bila kamu baca Quran, saya terjemah, bila kamu baca Quran, berhentilah di tempat-tempat yang ajaib dalam Al-Quran dan gerakkan hati kamu bersama bacaan kamu. Mana bacaan kamu selarikan dengan hati kamu. Mulut baca, hati berfikir. Dan pesan Abdullah bin Mas'ud, wala yakun hamma ahadikum akhir as-surah. Jangan sekali-kali cita-cita seseorang bila membaca Quran ialah akhir surah. Boleh faham? Kalau target dia akhir surah, apa jadi? Dia akan baca laju. Dia tak akan perhati langsung makna ayat yang apatah lagi daripada awal. Betul tak? Asyik belak je. Berapa muka surat lagi? Tiba-tiba jumpa. Kul ana basya. Oh, lega. Ayat terakhir kan? Betul kan pengalaman? Kalau letak target akhir surah, dia tak akan tadabbur. Betul? Sebab itulah berbeza pengalaman, berbeza. Kalau kita baca satu ayat, kita perhati. Baca satu ayat, kita perhatikan. Kita tak akan boring. Dan kita rasa seronok baca. Sebab apa? Sebab ada benda baru. Tapi kalau letak target nak habis, akhir surah, kita akan cepat boring. Rasa lambat je. Walaupun baca 3 kul je. Bahaya tu. Letak target akhir surah, bahaya. Penghalang. Okey, yang ke berapa? Yang keenam. Penghalang daripada tadabbur Al-Quran ialah membataskan ayat yang dibaca hanya kepada orang yang diturunkan. Boleh faham? Tak faham? Faham? Dia membataskan ayat itu khusus untuk orang yang diturunkan ayat itu.
Kalau ayat cerita munafik, dia kata ini memang untuk orang munafik. Dia tak akan tadabbur, dia tak akan ambil pengajaran. Kalau ayat pasal Bani Israel, saya Bani Melayu. Tak ada kaitan. Kalau ayat pasal munafik, sama. Boleh faham? Tapi kata penulis ni, sedar tak kita, sahabat-sahabat yang menangis, yang sakit bila baca Quran, sebab apa? Sebab baca ayat tentang azab kepada orang kafir. Mereka boleh menangis, walaupun ayat tu kepada orang kafir. Kan? Kita kalau nak tunggu, nak jumpa ayat cerita khusus pasal bangsa Melayu, ada tak? Sampai ke mati tak menangislah. Kan? Okey. Habis yang 6 cukuplah. Cuma saya nak sebut di sini kata Ibn Qayyim. Kata Ibn Qayyim dalam Madarij As-Salikin. Dia kata manusia ni ada 3 jenis. Bila dengar Al-Quran, manusia terbagi pada 3 jenis. Pertama, orang yang hatinya mati. Ataupun tak ada hati. Orang yang hatinya mati. Ni bagilah 1 juzuk ke 10 juzuk, 30 juzuk, tak terkesan apa-apa. Kadang-kadang yang menghafal Quran ni, kalau saya cerita ni terkejut ni. Sejak PKP ni ramai yang ibu bapa ikut kelas online kan. Dan ramai ibu bapa anak dia hafiz Quran. Ada yang habis 30, ada yang 15. Bila dia cerita, Masya Allah, saya pun tak tahulah. Kadang-kadang tak terfikir pun boleh berlaku. Yang hafal Quran boleh buat benda macam ni. Kan? Ni sebab itulah hafal Quran bukan mesti hebat. Sebab tu kata Ibn Qayyim, masalah yang pertama ialah hati mati. Mulut baca tapi hati mati, tak masuk. Yang kedua, orang yang hatinya hidup. Hatinya hidup tapi bila baca Quran, fikirannya sibuk kepada benda lain. Contohlah kalau orang hafiz Quran, hati dia hidupkan, lepas tu dia boleh baca. Tapi fikirannya sibuk kepada apa? Menghafal, nak bagi lancar kan, nak cepat habis. Maka dia tak akan dapat kesan tadabbur. Dan golongan ketiga, orang yang hatinya hidup dan sentiasa bersedia nak faham dan nak ikut perintah Allah. Sentiasa menunggu je untuk faham Quran. Sentiasa menunggu je untuk kelas tadabbur. Dan sentiasa nak dengar perintah Allah dan nak taat. Masa tu juga, ni hati yang hidup. Bila dengar je, zak masuk. Bila masuk je, berubah hidupnya. Ini hati yang betul-betul hidup. Ini Allah sebut dalam surah Qaf. Yang jenis hati yang ketiga ni, dalam surah Qaf ayat 37. Cuba tengok. Ada, Allah kata apa? Apa dia? 37. Betul lah. Inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian, pada Al-Quran, la zikra. Pasti ada zikra apa dia? Peringatan, pengajaran. Tapi untuk siapa? Bukan untuk semua. Liman kana lahu qalbun. Bagi siapa yang ada hati. Hati mana ni? Hati yang ketiga tu. Yang hidup dan sentiasa bersedia. Menanti je apa yang dia dengar, apa dia faham, terus dia nak buat. Ataupun au alqas sam'a, ataupun orang yang alqa apa dia mana? Campak. Sam'a, telinga. Ataupun orang yang telinga dia ada campak kepada Al-Quran dan wahwa syahid. Hati dia hadir bersama telinganya.
Orang macam ni akan terkesan. Ya Allah kata kalau turun pada gunung, gunung pecah. Ini jenis yang ketiga ni. Hati satu hidup, yang kedua sentiasa bersedia. Makna kalau dia datang kelas tu, mindset dia apa dah? Aku nak dengar apa Tuhan cakap. Aku nak dengar apa yang Tuhan perintah. Dan aku bila faham, aku nak buat terus. Ini hati yang hidup. Orang ni akan dibentuk, diubah, dipandu oleh Al-Quran hidupnya sepanjang masa. Okey. Jadi ada berapa jenis hati? 3. Kita masuk hati yang mana? Dan salah satu penghalang untuk tadabbur ialah perasan. Harap-harap kita tak termasuk orang yang perasan. Apa dia? Ya ke? Boleh tambah sendiri lah. Okey, kita sambung. Kita sambung tadabbur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara. Sekarang kita tadabbur. Pastikan hati kita yang ketiga tu. Fokus. Walau tara, dan jikalau tara, engkau melihat. Engkau melihat. Engkau ni siapa? Sahaja. Siapa yang baca Quran? Maknanya kalau kita baca, kita tak faham, Allah tak bercakap dengan kita lah. Kita perasan je. Kalau kita perasan kita kena faham. Okey, Allah kata apa? Jikalau engkau melihat, wukifu. Ketika mana? Wukifu. Wukifu makna mereka ditahan. Mereka ditahan. Ala nar ni makna di tepi neraka. Tepi neraka. Ini masa belum masuk, betul-betul nak masuk ni. Sampai ke mereka ditahan. Kenapa Allah guna perkataan ditahan? Boleh tak Allah kata apabila mereka berhenti dekat neraka? Boleh kan? Tapi Allah kata mereka diberhentikan, ditahan. Itu pun ada maksud. Maksud apa? Apa dia? Betul. Maksudnya ialah Allah nak bagi tu ahli neraka ni memang tak nak masuk neraka. Sebab tu Allah guna mereka ditahan ataupun diberhentikan di situ. Sama dengan ayat ni. Surah Taha ke? Yauma yuda'una ila nari jahannam. Cuba cek surah apa? Surah At-Tur ayat 13. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Kan? Tengok bahasa Al-Quran. Yauma hari yuda'una. Yuda'un dalam bahasa Arab mana ditolak dengan kuat. Ditolak siapa ni? Ahli neraka. Kenapa perlu ditolak dengan kuat? Sebab mereka siapa nak masuk api? Siapa nak masuk api? Jadi kena ditolak dengan kuat. Yuda'u mana? Yudfa'una bil quwwah. Mereka ditolak dengan kuat ke neraka Jahannam dengan da'a. Dan juga sama dengan surah apa ni? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum. Apa makna kullama ulqiya? Kullama ulqiya fiha faujun. Ulqiya makna apa? Dicampak. Tengok. Apa dicampak? Biasa barang apa yang dicampak? Barang yang buruk, barang yang tak terpakai kan. Tapi yang dicampak dalam ayat ini siapa? Ahli neraka. Dicampak. Itu satu penghinaan. Okey. Jadi
ketika engkau ataupun orang beriman melihat bagaimana mereka ni refer kepada siapa ni? Kalau ayat yang lepas, siapa? Tak, ayat lepas bukan cerita munafik. Cerita orang kafir yang mendengar Al-Quran. Tapi Allah pekakkan telinga mereka. Makna orang kafir yang tak nak ikut Al-Quran. Bila di akhirat besok ditahan dekat neraka, faqalu. Bila mereka nampak neraka, lalu qalu, mereka berkata, ya laitana. Apa makna ya laitana? Alangkah baiknya. Nuradu. Nuradu makna kami dikembalikan. Tak disebut kembali ke mana, nuradu. Alangkah baiknya kalau kami dikembalikan. Makna dikembali ke mana ni? Ke dunia. Sebab Allah tak sebut kembali di dunia, sebab understood. Sebab sekarang di akhirat, bila kembali makna kembali semula ke dunia. Dan wala nukazziba, dan kami tidak akan berdusta. Bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami. Sekarang mereka sedar tak apa kesalahan mereka yang menyebabkan mereka dicampak dalam neraka? Apa punca? Mereka mendustakan ayat. Itu je isu dia, tolak ayat Quran. Penyebab utama, bahkan satu-satunya sebab manusia masuk neraka, tolak ayat Allah je. Dan ketika ini mereka sedar tak? Mereka dulu mendustakan ayat Allah. Mereka sedar tak? Tapi kalau kita cakap sekarang, awak pendusta, dia percaya tak? Kenapa masa ni mereka percaya bahawa mereka berdusta? Nampak? Bagus tak bila mereka percaya? Bagus tak? Bagus kan? Bagus. Tapi bagus tu tidak ada faedah. Sebab bukan masa dia, bukan tempat dia. Kemudian wanakuna, dan kami akan jadi minal mu'minin, daripada orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Subhanallah. Cuba tengok berapa penyesalan orang kafir bila baru duduk dekat api ni. Berapa penyesalan dia? Apa permohonan dia? Pertama, minta kembali. Yang kedua, nak membenarkan semua ayat Quran. Yang ketiga, ada tak satu lagi nak jadi orang kaya? Tak ada dah. Ada satu lagi nak memimpin dunia? Tak ada dah. Semua tak ada dah. Bahkan dulu dia maki hamun orang beriman kan? Dia kata apa pada orang beriman, orang kafir? Gila, bodoh kan? Tiba-tiba nak jadi orang beriman pula. Sebab apa? Dah nampak jelas. Okey. Allah kata apa? Ada jawapan. Mereka minta, mohon, Allah jawab. Bal. Bahkan. Bada. Apa makna bada? Bada ni zahara. Zahara. Bahkan telah jelas. Lahum, bagi mereka, makanu, apa yang adalah mereka dulu yukhfuna. Apa makna yukhfu? Mereka sembunyikan. Dulu mereka sembunyikan. Apa yang adalah mereka dulu sembunyikan. Min qablu, dari sebelum ini. Okey, apa yang mereka sembunyikan? Apa yang mereka sembunyikan?
kebenaran. Ataupun mereka sembunyikan kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Mereka menzahirkan mereka orang yang beriman. Kemudian Allah tempelak. Dia minta nak kembalikan. Kalau kembali, mereka akan membenarkan semua ayat Allah dan mereka akan jadi orang beriman. Betul tak cakap mereka tu? Kalau betul-betul Allah kembalikan, agak-agak dia buat tak apa yang mereka janji? Tak, mana tahu? Oh, dah baca ayat seterusnya. Tengok, belum tadabbur dah faham. Ni betul-betul hati yang ketiga ni. Itu bukan perasaan saya yang beritahu. Walau dan jikalau. Ruddu. Apa makna ruddu? Ini. Yang dia minta apa? Nuraddu. Kalau kami dikembalikan. Sekarang Allah jawab. Jikalau mereka dikembalikan. Dan jikalau mereka dikembalikan. Tengok. Bahasa Arab, ruddu, berapa huruf? Ra, da, waw, alif. 4 huruf kan? Satu perkataan. Tapi bila terjemah, berapa perkataan? Dan jikalau mereka panjang tak? Panjang. Ayalah. Sebab ini ada ramai ni. Mereka dikembalikan. Sebab itulah saya biasa tengok ceramah-ceramah tafsir tadabbur Syekh Arab kan. Dia sekali mengajar 10 ayat, kadang-kadang 15 ayat. Tapi saya tak boleh mengajar, melainkan 2, 3, 4 ayat aja. Tahu tak sebab apa? Sebab saya nak terjemah satu perkataan, dah 5 perkataan jadi kan? Tuh. Kalau saya duduk kat situ buat macam Arab, orang Arab, ramai orang tak faham. Sebab kita kena terjemah satu-satu, kemudian kena hurai. Dia cakap Arab, lepas tu tafsir pula dalam bahasa Arab. Senang je. Boleh 10 ayat sekaligus. Okey, dan jikalau mereka dikembalikan ke dunia. Apa Allah kata? La'adu. Lam tu pasti. Pasti. Adu apa dah? Mereka kembali. Kembali kepada apa? 5 Nuhu. Yang menulis tu, kalau boleh besar sikit tulisan. Bila tulisan kecil, Ana nak kecilkan terjemah, nanti orang tak boleh baca. Nak besarkan, dia langgar petara pula, tangga sempadan. Pasti mereka kembali 5 bagi apa yang mereka Nuhu apa dah? Dilarang. Anhu. Darinya. Li bagi ma apa yang Nuhu mereka dilarang. Anhu darinya. Apa dia? Kalau mereka dikembalikan, Allah kata apa? La'adu. Pasti mereka kembali. Kembali kepada apa? Apa yang mereka dulu dilarang. Apa dah? Syirik. Mereka akan syirik lagi. Buat maksiat. Mereka akan buat maksiat lagi. Rasuah. Mereka akan rasuah lagi. Okey. Jadi, betul tak? Kalau mereka kembali seperti asal. Betul kan? Jadi, apa yang mereka janji ni sebenar adalah dusta. Di situ ada pengajaran. Apa pengajarannya? Orang kafir ni, dia bukan setakat berbohong kat dunia. Di akhirat pun, hebat tak? Sampai akhirat pun nak berbohong dengan Tuhan. Sebab tu Allah beritahu dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Surah Al-Mu'minun. Hatta iza jaa ahada humul maut qala rabbirji'uni la'alli
La'alli apa dah? A'malu salihan fima taraktu. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Okey. Cuba terjemah. Hatta, apa dia hatta? Sehingga iza, apabila ja'a, telah datang. Ahadahum, sehingga telah datang kepada salah seorang daripada mereka. Datang apa ni? Maut. Kematian. Kematian tu boleh datang tak? Boleh datang? Okey. Bila datang kematian pada orang tak beriman, apa reaksi mereka? Qala, terus dia berkata, Rabbirji'uni. Wahai Tuhanku, irji'uni. Apa dia? Sama dengan nuraddu. Kembalikan aku semula ke dunia. Dia beritahu. Untuk apa? La'alli. Semoga aku dapat a'malu salihah. Aku dapat beramal. Maknanya, masa tu dia tahu tak? Semua yang dia amal kat dunia, semua tak soleh. Dia tahu tak? Dan masa tu juga dia tahu tak? Apa amalan soleh yang sebenar? Dia tahu tak? Okey, dari mana dia tahu? Sekarang dah di akhirat ni. Dari mana dia tahu? Dari iaitu bila dia masuk neraka, itu sebagai bukti semua amalan dia tak soleh. Kalau soleh, mana mungkin masuk neraka. Kemudian orang beriman pula, dia tengok semua masuk ke surga. Makna semua amalan orang beriman adalah soleh. Jadi orang kafir ni, dia tahu tak apa makna soleh? Dia tahu tak? Tahulah ni bukti. Tapi masa ni dia tahu dah terlambat. Kemudian, fima taraktu. Pada apa yang aku dulu tinggal. Makna apa? Dulu aku tak sempat nak buat. Tak sempat nak tadabbur Al-Quran. Betul kan? Sebab tu banyak yang tadabbur ni, yang umur berapa? 90? 30-an. Tak apalah, walaupun umur 60, 70, tapi sempat tak? Sempat. Yang tak sempat langsung ni, sampai mati pun satu ayat pun tak tadabbur. Adakah betul-betul sebab umur dia tak memberi peluang pada dia, ataupun dia memang lalai? Ini alasan. Dulu aku tak sempat buat fima taraktu. Sekarang aku nak beramal soleh. Bagi peluang terakhir. Apa Allah jawab? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak apa ni? Tidak apa? Tidak boleh kembali. Sebab apa tak boleh kembali? Allah bagi tahu. Innaha, sesungguhnya nya tu balik pada ni, Rabbirji'uni a'malu salihah. Sesungguhnya kata-kata kamu untuk kembali dan beramal soleh, Allah kata apa? Hanya kalimah huwa qailuha, yang semata-mata diucap. Maksud apa ni? Bahasa kita apa? Cakap kosong. Allah tahu ni, kamu kata nak balik, nak beramal soleh, Allah kata itu hanyalah ucapan kosong. Macam ni. Apa dia? Kelentong. Kamu nak kelentong orang lain boleh, tapi nak kelentong Tuhan minta maaf. Jadi sebab tak boleh kembali semula ke dunia, sebab mereka kalau kembali balik seperti asal. Okey. Wa min waraihim, sebab kedua tak boleh balik ke dunia. Wa min waraihim, di belakang mereka ada barzakh. Apa nama barzakh? Orang Melayu guna perkataan barzakh kan? Satu dia ambil perkataan alam, yang kedua dia ambil perkataan barzakh. Kemudian digabungkan jadi alam. Dua-dua tu bahasa Arab. Cuma apa makna alam barzakh? Barzakh ni sebenarnya makna apa? Barzakh tu sendiri apa makna dia?
Pemisah. Ada dalil tak? Ayat yang menunjukkan barzah makna dia pemisah. Surah apa? Surah? Bukan. Ar-Rahman. Apa dah? Marajal bahraini yaltaqiyani. Kemudian? Bainahuma barzakhun. La yabqiyan. Kan? Allah kata dua laut. Ada dua laut kan? Luar laut ni. Antara dua laut tu ada barzakh. Barzakh apa makna? Pemisah. Kan? Marajal bahraini. Dua laut. Jadi di laut ada tak alam barzakh? Ada ke tak? Adalah. Barzakh makna dia? Apa maksud ni? Antara dua laut ada pemisah. Dua laut tu apa maksud? Dua laut apa dia? Yalah, satu laut, satu sungai. Sini sungai, sini laut. Sini air dia tawar, sini air dia. Apa yang mengasingkan antara air sungai yang tawar dengan air laut yang masin? Apa dia? Barzakh. Tapi barzakh tu nampak tak? Tak nampak. Itu kehebatan Allah. Jadi sebenarnya barzakh yang dikata alam kubur barzakh tu sebenarnya apa dia? Allah nak beritahu sebab mereka tak boleh kembali ke dunia sebab di belakang mereka ada penghalang antara dunia dengan alam akhirat. Ada penghalang. Bila ada penghalang tak mungkin dia patah balik ke dunia. Itu dia panggil alam barzakh. Sampai berapa lama ni dia duduk kat kubur? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari dibangkitkan. Boleh? Ini sebenarnya makna barzakh. Okey. Dan di sini ayat ni juga ulama mengatakan roh manusia bila mati dia tak akan kembali. Apa dalil ni? Allah kata dia tak boleh kembali ke dunia. Kan orang kafir ni minta kembali ke dunia. Bila orang kafir minta kembali ni, dia nak kembali jasad saja ke ataupun jasad dan roh? Dua-dua kan? Jadi Allah benar ke tak? Allah tak benarkan roh ke, tak benarkan jasad ke ataupun tak benarkan dua-dua? Maknanya dalil ini menunjukkan roh bila mati tak mungkin kembali ke dunia. Yang balik malam Jumaat tu bukan roh bapa dia, tapi perasaan dia. Perasaan dia. Bila dia duduk kat rumah orang lain kan, tiba-tiba nak balik malam Jumaat. Kenapa? Roh suami saya nak balik ni, kena sambut. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa innahum, dan sesungguhnya mereka itu pasti dusta. Jadi macam mana Allah nak bagi peluang balik semula? Di akhirat pun masih bercakap bohong dengan Tuhan. Depan Tuhan di akhirat dah di akhirat depan api dah masih bercakap bohong. Macam mana Allah nak bagi peluang kembali? Dia akan walhasil balik asal. Ada tak perangai manusia macam tu kan? Buat salah berkali-kali, lepas tu berjanji untuk bertaubat, akhirnya balik seperti asal. Ada kan? Banyak tak? Allah tahu. Contohnya siapa? Yang asyik ulang je buat dosa. Siapa? Tak, yang keluar masuk pusat serenti. Kan? Tengok muka sama je. Besok lepas, minggu depan masuk balik. Tapi berjanji macam-macam. Okey, waqalu, dan apa punca mereka ni tak akan berubah. Sebab akidah mereka berkata in hiya, tidaklah ia ni kehidupan dunia, illa hayatuna ad-dunya, kecuali kehidupan kami di dunia. Apa maksud ayat ni? Allah nak bagi tahu antara sebab mereka akan balik seperti asal. Sebab akidah mereka
hidup ni hanya dunia je. Lepas mati, dia kata apa? Wama nahnu mimab'usin. Dan tidak kami mab'usin akan dibangkitkan. Okey. Sebenarnya banyak tak bukti bahawa setiap yang mati akan dihidupkan kembali. Banyak tak bukti? Daripada Quran ada, daripada hadis ada, daripada apa lagi? Dalil akal pun ada kan? Logik akal pun banyak sangat. Tapi kenapa mereka tak percaya? Apa dia? Kesibukan dunia, dan juga mereka guna logik akal. Logik akal apa kata? Kalau manusia dah hancur, tulah dah hancur, dah reput, manusia tak mungkin dapat menjadikan semula manusia yang hancur menjadi seperti manusia yang asal. Betul tak? Saya bagi contoh, kalau kita robohkan rumah ni. Boleh tak? Lepas roboh tu kita ambil daripada yang hancur tu, kita buat rumah seperti asal, sebiji. Boleh tak? Manusia? Tak boleh. Dia banding Tuhan tu macam kita. Kalau manusia dah mati, tak mungkin dapat dihidupkan kembali. Okey? Okey, yang berakidah macam ni, bahawa kehidupan hanya di dunia sahaja, lepas mati tak ada. Ramai tak? Orang Islam ada tak yang berakidah macam ni? Contoh? Orang Melayu ada tak? Ada. Melayu negeri mana ni? Contoh orang Melayu yang berfahaman bahawa hidup ni setakat dunia je. Ada tak contoh? Macam mana tu? Apa dia? Dia sebenarnya Melayu Islam lah. Mulut dia tak akan mengatakan bahawa hidup ni hanya di dunia. Tapi amalan dia, tindakan mengesahkan bahawa mereka berfahaman lepas mati tak ada balasan. Betul? Orang kafir ni, dia mulut pun cakap tak ada, amalan pun, tindakan pun tak ada. Tapi orang Islam ni beradablah sikit walaupun memang tak beradab. Dia kata, saya percaya pada hari akhirat. Saya hafal pun rukun iman. Tapi tengok tindakan dia macam dia tak percaya langsung. Sampai umur 75 pun tak solat. Sebenarnya dia ada akidah ni. Kan? Dan akidah tu juga antara sebabnya apa? Biasanya orang-orang yang kaya, yang ada pangkat, ada kedudukan, biasanya dia tak akan beramal soleh. Sebab ada satu fahaman yang juga Allah sebut dalam Quran. Fahaman apa tu? Bila dia senang kat dunia, bila dia kaya, itu tanda Allah sayang. Bila Allah sayang kat dunia, kalau betul ada hari akhirat, Allah akan bagi lebih baik. Tak mungkin kat dunia Allah sayang, di akhirat Allah benci. Tak mungkin. Sekali pandang macam betul kan? Betul kan? Tapi ikut akidah orang Islam, tak. Bukan semua yang senang kat dunia, senang sampai di akhirat. Dan bukan semua yang susah kat dunia, susah sampai ke akhirat. Okey? Cukup. Kita harap malam ni kita betul-betul faham dan termasuk golongan hati yang ketiga kan? InsyaAllah. Tak payah perasalah harapan. Kita tengok soalan. Macam mana kita nak amalkan apa yang kita tadabbur dan belajar dalam Al-Quran untuk tetap istiqamah? Saya bagi contoh lah. Bila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksud dia, Allah kata kamu tidak akan mencapai al-birra, kebaikan, hatta tunfiqu, sehingga kamu infakkan mimma tuhibbun, apa yang kamu sayang. Tengok bagaimana sahabat tadabbur. Apa nama sahabat tu? Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari. Bila dia dengar ayat ni, dia antara orang yang terkaya di Madinah. Abu Talha Al-Ansari. Bila dengar ayat ni, dia tadabbur. Macam mana? Soalan dia, bagaimana kita nak beramal dengan apa yang kita tadabbur. Ini contoh dia.
Bila dia dengar je, dia terus cek mana kebun dia, mana harta dia yang paling dia sayang. Sebab apa? Sebab Allah nak tawarkan benda yang lebih baik daripada yang dia sayang. Tapi syarat kena bagi apa yang dia sayang. Apa dia yang Allah tawarkan? Al-birra. Dia pun cari semua kebun-kebun dia yang paling dia sayang. Dan dia tengok ada satu kebun nama dia Bayraha. Kebun ni sangat lumayan hasilnya. Dan ada telaga, ada perigi, air dia sangat enak. Nabi selalu masuk kebun tu. Bila Nabi masuk, lagi dia suka. Yang tu dia nak bagi. Sebab Allah dah bagi syarat. Kalau nak capai kebaikan, mesti bagi yang kamu sayang. Pagi besok dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah kata, dia rasa ayat tuju pada dia. Aku tak mungkin mencapai kebaikan di sisi Allah sehingga aku menginfakkan yang aku sayang. Jadi sekarang aku nak kebaikan di sisi Allah. Maka aku dah fikir, aku dah cari mana harta aku yang paling aku sayang. Dan aku jumpa iaitu Bayra. Kepada siapa aku nak infak? Maka Nabi kata, bakhin. Inilah perniagaan yang sangat menguntungkan. Maka Nabi kata, bagilah kepada saudara kamu. Mana sedekah yang terbaik ialah kepada orang yang terdekat dengan kita. Okey. Itu tadabbur. Itu nak amalkan apa yang kita faham. Cuma kita nak ambil pengajaran. Bagaimana sahabat dengan mudah bagi harta yang dia sayang. Dia tak tunggu besok, tak tunggu minggu depan. Tak tunggu ada hasil, jual, baru bagi. Tak. Apa yang menyebabkan mereka cukup mudah untuk praktiskan apa yang mereka faham? Yakin kepada apa? Sekarang dia ada dua pilihan. Satu yang dia suka. Satu lagi yang Allah suka. Nampak tak? Jadi orang beriman, sahabat Nabi, dia nampak apa? Yang Allah suka jauh lebih hebat daripada yang dia suka. Yang dia suka pun yang Allah bagi. Tapi Allah nak bagi yang lebih baik daripada yang dia suka. Dan Allah bagi syarat. Bagi yang kamu suka. Nak yakin sampai tahap tu. Betul tak? Nak bagi. Aku nak boleh kumpul ni 10 tahun. Kita mula fikir dah. Sebab apa? Cinta kita pada dunia tu masih tebal. Menyebabkan keyakinan kita pada yang Allah janji tak masuk. Masuk keluar. Kan? Sampai setahun tak bagi-bagi. Tadabbur pun dah setahun kan? Kita ulang ayat tu, lan tanalul birra. Berapa kali dah khatam? Itulah contoh. Bukan senang. Yang bercakap pun sedap je bercakap. Semoga kita termasuk orang yang nampak yang Allah janji jauh lebih baik daripada yang kita sayang. Pengalaman saya dengan tadabbur ni mulanya rasa bahasanya sangat keras. Buta hati, tak berakal. Tapi bila ustaz kata ini Allah yang kata, memang tersentak. Kan dia tak tahu. Dia baca Quran 30 tahun. Allah kata pekat, dia baca lagi. Dia baca Quran dah khatam, Allah kata buta huruf, dia baca lagi. Sebab apa? Tak faham. Bila ustaz cakap, kasarnya ustaz. Padahal ustaz cerita apa yang bahaya tu. Akhir sekali dia marah ke ustaz. Ustaz ni kasar lah cakap. Allah bukan kasar, tapi Allah cakap bahasa yang tepat. Betul tak? Kita pun kalau anak kita cakap 5 kali tak dengar, kita cakap buta kan? Pekak ke? Ambil gelas. Kat mana? Depan. Dia tak ambil lagi. Ambil gelas. Tak ambil lagi. Ambil gelas. Tak ambil lagi. Kamu ni buta ke? Sedap je cakap pada anak buta. Kan? Kelas ada setiap hari. Daripada Isnin sampai Jumaat. Dan malam pula ada hari Rabu seperti hari ini. Dan juga hari Jumaat malam Sabtu. Kemudian hari Sabtu dan Ahad selang-seli ya. Minggu ni kita ada kelas hari Sabtu. Pukul 3 petang. Kemudian kelas hari Ahad pukul 10.30. Jadi kelas tadabbur ni hampir setiap hari. Dia sebenarnya tak timbul rasa jemu kan. Saya mula-mula ada fikir juga, aku nak mengajar Quran setiap hari orang yang sama tak boring? Tak. Yang boring ni jenis hati yang pertama tu.
ataupun hati yang kedua. Hati yang ketiga, lagi dia tadabbur, lagi dia seronok, lagi dia faham, lagi dia nak faham yang lain. Adakah ibu bapa yang telah meninggal dunia tahu apabila anaknya mendoakan keselamatannya di sana? Dan sekarang biar jelas matlamat. Bila kita berdoa, kita nak Allah terima doa ke, kita nak bapa kita tahu. Biar jelas matlamat. Kalau matlamat kita nak bapa kita tahu, penatlah. Bapa aku tahu ke tak? Salah. Yang penting kita nak bapa kita selamat dalam kubur. Kubur dia ada lagi lapang. Bukan sebab dia tahu, tapi sebab kesan doa kita yang ikhlas diterima oleh Allah. Cukup. Macam mana nak cakap dengan orang-orang yang tua yang selalu ikut adat sahaja dan tak nak ikut ajaran yang betul? Macam mana nak cakap? Bagi tahu Al-Quran. Kita kadang-kadang aku cakap 3 kali, tak dengar-dengar. Memanglah. Yang Allah cakap 10 kali pun kamu tak dengar. Kan? Jadi, cakap apa yang Allah cakap. Sebab itulah, kita pernah baca sirah Nabi kan. Ada seorang lelaki nama dia Dhamad. Dia tak bomoh je. Jadi, bila Nabi dakwah secara terbuka, orang musyrikin tuduh Nabi gila kan. Dia daripada luar Mekah. Dia dengar berita, cerita Muhammad ni gila. Jadi dia tak bomoh. Dia kata, ini peluang ni cari duit ni. Tengok, dengan berita tak baik jadi positif. Dia pun masuk Mekah cari. Muhammad kamu kan? Kamu ada penyakit gila ke? Aku memang tak bomoh. Apa Nabi jawab? Kalau kita orang jumpa tak bomoh, awak gila kan saya nak berubat? Kita kata apa? Sebelum dia berubat kita bagi penampar kat dia. Tengok Muhammad cakap apa? Nabi Muhammad cakap apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa may ya Allah. Semua dia puji Allah, segala puji hanya milik Allah dan kami hanya minta pertolongan kepada Allah. Siapa yang Allah bagi hidayat, tak ada siapa yang boleh sesatkan. Tak berapa dia dengar. Ni bukan orang gila ni. Cerita pasal ketuhanan, puji Tuhan, minta tolong, mesti hanya kepada Allah. Akhirnya dia kata, boleh tak kamu ulang? Tok Bomo ni cakap pada Muhammad, boleh tak kamu ulang? Nabi Muhammad ulang sampai 3 kali. Akhirnya dia kata, aku nak mengucap dan nak masuk Islam. Boleh? Jadi sebenarnya, kita kadang-kadang kita cakap 4-5 kali pada orang tua kan, tak dengar. Tengok apa yang kita cakap. Kadang-kadang kita cakap kosong. Bahasa kita kan. Cuba cakap apa yang Allah cakap. Sebab bahasa Al-Quran ni satu bahasa yang luar biasa. Dia boleh mengetuk hati kan. Sekeras-keras tukang sihir Fir'aun, boleh berubah. Sekeras-keras hati Abu Sufyan yang menentang Nabi 21 tahun, boleh terkesan dengan Al-Quran. Sejahat-jahat Umar, bila tersentuh dengan Al-Quran, boleh berubah. Wallahu'alam. Di akhir zaman nanti bagaimana dengan keadaan Al-Quran? Adakah Al-Quran akan diangkat ataupun tiada orang yang dapat baca? Ya, di akhir zaman nanti bukan setakat Quran tak ada, orang nak sebut nama Allah pun tak boleh. Mengucap jauh sekali lah, sebut nama Allah pun tak ada. Makna masa tu tidak ada seorang pun yang beriman. Jadi jangan kita berdoa supaya panjang umur. Kalau panjang umur sampai masa tu makna kita tak beriman lah. Habis nak doa apa? Doa pendek umur. Ya Allah, janganlah matikan aku sampai ke masa tu. Masa tu Quran pun tak ada, nak mengucap pun tak boleh. Tuan Ustaz minta nasihat cara untuk bersihkan hati. Dia nak bersihkan hati, bertobatlah. Kan, bersihkan badan kita, mandi. Bersihkan hati, bertobat. Selagi kita tak bertobat, hati kita akan jadi keras. Dan tak boleh dengar Quran macam mana pun, banyak mana pun,
dia tak akan masuk. Jadi asasnya kena bersihkan hati, lembutkan hati dengan istighfar. Kemudian yang kedua, siramlah hati yang telah bersih dengan Al-Quran setiap hari. Dalam keadaan kita baca dan tadabbur. Jangan baca kosong. Baca kosong tak akan memberi apa-apa kesan. Okey dah, tak ada. Kenapa bila ada kematian mesti tuan rumah akan tutup cermin dengan kain? Saya tak pasti kenapa. Mungkinkah mereka menganggap roh si mati berlega-lega? Jadi kalau roh mati berlega-lega tak nak masalah rumah dia. Dia tahu dah cermin macam tu. Jadi sebenarnya tak ada bukan amalan sunnah Nabi ya. Bila ada kematian ditutup cermin, tutup TV kan Dia tutup TV setengah jam je, besok buka balik. Jadi yang terbaiknya sunnah Nabi apa dah? Tutup TV selama-lamanya. Bukan kerana kematian. Jadi bukan sunnah Nabi tutup cermin ke tutup TV. Wallahu alam. Kenapa bila ada kematian ada? Okey, cukup kelas kita akan datang besok insya-Allah pukul 10.30 pengajian sirah nabawi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.